Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu dalam keadaan yang sihat dan bersama keluarga di rumah untuk mengelakkan diri serta keluarga daripada dijangkiti oleh virus COVID-19. Hari ini kita teruskan lagi kelas kita untuk sesi yang kedua, kelas reka bentuk dan teknologi tahun 4. Sesi kali ini kamu akan rujuk buku teks muka surat 7 dan juga 8. Tajuk pertama yang akan kita pelajari hari ini ialah mengenai fahami simbol dan tanda keselamatan. Baik, simbol dan tanda keselamatan ini akan kamu lihat, akan kamu perasan, akan kamu fahami, akan kamu ikuti setiap kali kamu masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Untuk kali ini, kamu masih belum berkesempatan untuk masuk ke bilik RBT, ke bengkel RBT. Mungkin akan datang selepas sekolah dibuka. Kalau kita ada kesempatan, kamu boleh memasuki bengkel RBT, kamu akan dapat melihat, kamu akan dapat mengambil pengalaman bagaimana berada di dalam bengkel RBT. Baik, simbol dan tanda keselamatan ini ialah lambang atau pernyataan, iaitu dalam bentuk perkataan. Ya, untuk apa? Untuk memberikan peringatan. Memberikan peringatan. Peringatan mengenai apa? Mengenai bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhi simbol ataupun tanda keselamatan yang berada di dalam bengkel RBT. Ya, jadi apa itu simbol? Apa itu tanda keselamatan? Simbol itu ialah lambang. Simbol ialah lambang. Tanda pun ialah lambang ataupun pernyataan. Okey, pernyataan seperti pernyataan ini seperti tanda keluar, okey, yang berada di atas pintu. Okey, tanda keluar. Sekejap lagi kita akan pergi tengok simbol apa yang ada. Okey. Baik, cuba kamu perhatikan jadual di bawah ini. Jadual di bawah ini ada 5 kod warna. 5 kod warna. Iaitu warna yang pertama ialah warna merah. Yang kedua warna kuning. Yang ketiga warna hijau. Yang keempat warna biru. Dan yang terakhir warna putih. Setiap warna ini mempunyai maksud yang tersendiri. Ya, maksud yang tersendiri. Baik, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah warna merah yang membawa maksud larangan. Apa maksud larangan? Sesuatu yang kamu tidak boleh buat. Sesuatu yang kamu tidak dibenarkan untuk buat. Okey? Ataupun sesuatu yang kamu tak perlu buat. Okey, larangan. Ataupun kalau kamu selalu dengar cikgu cakap jangan. Okey, jangan. Maksudnya tak boleh buat lah. Tak boleh buat. Jangan. Tegahan. Larangan. Okey. Kemudian warna merah juga memberi maksud alat pemadam api. Alat pemadam api. Kalau kamu perasan di sekolah kita ada alat pemadam api berwarna merah. Ya, berwarna merah. Kejap lagi kita tengok macam mana rupa alat pemadam api. Warna seterusnya ialah warna kuning. Warna kuning mempunyai 4 maksud. Yang pertama ialah perhatian.
Maksudnya kamu perlu memberi perhatian terhadap perkara tersebut. Perlu berhati-hati apabila ada satu simbol, satu papan tanda yang berwarna kuning, itu memberi peringatan kepada kamu supaya berhati-hati, lebih fokus, lebih beri perhatian. Tingkatkan perhatian kamu mengenai perkara tersebut. Okey, kejap lagi kita akan tengok simbol-simbolnya. Yang kedua ialah tanda amaran. Okay, tanda amaran. Kalau kamu buat, kamu akan jadi macam ni. Kalau kamu terus berjalan, contohnya, kalau kamu terus berjalan, kamu akan dapat kecederaan begini. Dalam simbol, dia akan tunjukkan nanti. Okey, yang seterusnya amaran, selepas amaran ialah waspada. Berhati-hatilah, sama dengan perhatian tadi ya. Apabila kita berwaspada, berhati-hati, kita akan tingkatkan tumpuan kita, perhatian kita terhadap sesuatu perkara. Okey, dan yang ketiga, potensi bahaya. Apa maksud potensi bahaya? Iaitu, sekiranya kamu melakukan perkara tersebut, boleh mendatangkan kecederaan, boleh mendatangkan bahaya kepada diri kamu. Kepada diri kamu. Okey. Dua warna telah pun kita kupas. Dan warna yang ketiga, warna hijau. Warna hijau mempunyai dua maksud. Iaitu, yang pertama ialah zon aman. Iaitu zon selamat. Kalau kamu duduk di satu tempat, dia ada papan tanda dekat situ. Maksudnya, papan tanda yang berwarna hijau memberi maksud kamu berada di kawasan yang selamat. Zon yang selamat. Okey. Yang kedua ialah pertolongan pertama. Ini adalah dalam bahasa Inggerisnya first aid. Okey, first aid. Kalau kamu tengok kotak peti pertolongan cemas itu, ia ada tulisan berwarna hijau. Itu membawa maksud pertolongan pertama. Baik, warna yang keempat ialah warna biru, yang membawa maksud wajib patuhi. Tak ada pengecualian. Kamu wajib patuh. Kalau cikgu tulis dekat situ, dilarang bercakap. Cikgu letak papan tanda berwarna biru dan cikgu tulis atas papan warna berwarna biru itu dengan perkataan dilarang bercakap. Maksudnya kamu wajib patuh supaya tidak bercakap. Contoh ya, sebagai contoh. Papan tanda berwarna biru, cikgu tulis dilarang bercakap. Maksudnya kamu wajib untuk patuhi supaya tidak bercakap. Okey, supaya tidak bercakap. Ataupun cikgu cakap, tanggalkan tali leher sebelum memasuki bengkel RBT. Cikgu letak satu papan tanda berwarna biru. Cikgu tulis di atas papan tanda warna biru itu, tanggalkan tali leher sebelum memasuki bengkel RBT. Maksudnya kamu kena patuh. Kena buka tali leher, simpan dalam beg, baru kamu boleh masuk ke dalam bengkel RBT. Okey. Dan warna yang terakhir ialah warna putih, iaitu bermaksud informasi umum. Informasi umum ini maksudnya maklumat-maklumat umum untuk kamu baca, untuk kamu ketahui. Okey, maklumat-maklumat umum. Yang ini bukan peraturan, yang ini bukan tegahan, bukan larangan, bukan amaran. Ini hanyalah maklumat kepada kamu. Okey, sesuatu maklumat untuk pengetahuan kamu. Okey, ditulis pada papan tanda berwarna putih. Baik, itu adalah maksud simbol-simbol dan tanda-tanda keselamatan yang mungkin berada di dalam bilik RBT ataupun bengkel RBT. Baik, sekarang kamu tengok pada buku teks muka surat 8. Sekarang kita akan tengok simbol dan tanda keselamatan yang mungkin berada di dalam
bengkel RBT. Baik, dalam muka surat 8 itu, kamu dapat melihat ada 8 jenis simbol dan tanda keselamatan. Baik, simbol dan tanda keselamatan yang pertama ialah utamakan keselamatan. Simbol yang kedua ialah tempat berkumpul. Simbol yang ketiga ialah laluan keluar. Simbol yang keempat ialah lantai licin. Simbol yang kelima ialah alat pemadam api. Simbol keenam ialah kawasan larangan merokok. Simbol yang ketujuh ialah jagalah kebersihan. Dan simbol yang ke-8 ialah alat ataupun bahan mudah terbakar. Baik, setiap simbol dan tanda keselamatan ini mempunyai maksud-maksud yang tersendiri. Maksud-maksud yang tersendiri. Cuba kamu perhatikan, terdapat simbol-simbol dan juga tanda keselamatan yang mempunyai pelbagai warna. Seperti utamakan keselamatan berwarna hijau, tempat berkumpul berwarna hijau, dan laluan keluar berwarna hijau. Apakah maksud warna hijau tadi? Warna hijau tadi membawa maksud zon aman ataupun pertolongan pertama. Jadi, utamakan keselamatan ini ialah aman sekiranya kamu memberi keutamaan kepada keselamatan. Apabila kamu utamakan keselamatan, jadi keadaan di dalam bengkel RBT akan menjadi selamat. Wujudlah zon selamat di dalam bengkel RBT. Seterusnya ialah tempat berkumpul berwarna hijau. Maksudnya tempat berkumpul ini ialah tempat yang selamat kamu pergi apabila berlaku kecemasan. Tidak kiralah kecemasan itu kebakaran ataupun kecemasan itu sesuatu yang berlaku di luar jangkaan kita, yang tak pernah berlaku, seperti gempa bumi, kemungkinannya contohnya seperti gempa bumi. Jadi kita kena keluar daripada bangunan. So di mana kita nak berkumpul? Kita nak kena berkumpul di kawasan yang ada tanda tempat berkumpul ini. Jadi di mana yang kamu pernah nampak papan tanda tempat berkumpul ini? Tempat yang ada di sekitar kamu yang menggunakan simbol ataupun papan tanda tempat berkumpul ini ialah di stesen minyak. Cuba kamu perhatikan apabila kamu pergi ke stesen minyak nanti, cuba kamu lihat sekitar stesen minyak tersebut, ada tak simbol untuk tempat berkumpul ini. Jadi, simbol yang berada di stesen minyak nanti sama seperti simbol yang ada dalam buku kamu, iaitu tempat yang selamat untuk kamu kumpul sekiranya berlaku kecemasan. Yang ketiga, laluan keluar pun berwarna hijau. Ini memberi maksud laluan itu adalah laluan selamat untuk kamu lalu sekiranya berlaku kecemasan. Contohnya, kamu duduk dalam bengkel RBT, tiba-tiba terdengar bunyi loceng kebakaran. Di manakah kamu nak keluar? Di manakah laluan keluar kamu? Keluar melalui tingkapkah? Ataupun keluar melalui pintu yang ditandakan dengan simbol laluan keluar ini.
sudah pasti kita akan menggunakan pintu yang mempunyai simbol laluan keluar ini. Kerana sudah pasti laluan itu adalah laluan selamat sekiranya berlaku kecemasan. Kemudian kita dapat lihat simbol yang keempat, ia berwarna kuning, ya. Bukan orange ataupun jingga, tetapi kuning. Berbeza sedikit warnanya dengan simbol yang nombor 8, tetapi fungsinya, maksudnya adalah tetap sama. Apakah maksud yang berwarna kuning tadi? Kita tengok balik muka surat ke-7. Kuning membawa maksud perhatian, amaran, waspada atau potensi bahaya. Jadi dekat sini, sekiranya kita tidak patuhi simbol lantai licin ini, kemungkinan kita akan tergelincir ataupun terjatuh sekiranya kita tidak berhati-hati ataupun berwaspada. Simbol yang kelima ialah simbol alat pemadam api. Jadi seperti yang kita tahu tadi, warna merah memberi maksud larangan ataupun pemadam api. Simbol pemadam api ini berwarna merah bukan bermaksud kita dilarang guna, tetapi ia memang menunjukkan simbol untuk pemadam api. Supaya warna merah itu memberi perhatian, menarik perhatian kita apabila berlaku kecemasan. Kita dapat lihat di mana alat pemadam api berada. Sekiranya alat pemadam api ini ataupun tanda amaran ini berwarna selain warna merah, sudah pasti kita tidak akan perasan di mana kedudukan alat pemadam api. Simbol yang keenam ialah simbol kawasan larangan merokok. Cikgu pasti kamu sering melihat simbol dan tanda keselamatan ini. Tanda dan simbol ini kamu boleh nak lihat di kebanyakan tempat-tempat awam seperti masjid, sekolah, pusat membeli belah, kedai makan dan lain-lain kawasan yang mempunyai pengunjung yang ramai. Simbol ini membawa maksud kawasan larangan merokok, di mana kamu tidak dibenarkan untuk merokok di dalam kawasan tersebut. Contohnya, sekiranya kamu pergi ke kedai makan dan kamu terlihat simbol ini, ini membawa maksud kamu tidak dibenarkan merokok di dalam kedai tersebut. Begitu juga sekiranya kamu pergi ke stesen minyak. Kamu terlihat simbol ini yang membawa maksud kamu dilarang merokok di sekitar kawasan stesen minyak. Sekiranya kamu melanggar arahan ini dan kamu merokok di kawasan stesen minyak, berkemungkinan bahaya boleh terjadi seperti letupan. Jadi sama-samalah kita mematuhi peraturan yang terdapat di sekitar kawasan yang kita kunjungi. Simbol yang ketujuh ialah jagalah kebersihan. Simbol ini memberi maksud supaya kita sentiasa menjaga kebersihan di kawasan tersebut. Sebagai contoh, kamu memasuki bengkel dan kamu terlihat simbol ini memberi maksud supaya kamu sentiasa menjaga kebersihan di dalam bengkel RBT. Sekiranya kamu melanggar peraturan ini,
ia boleh mendatangkan bahaya kepada diri kamu serta rakan-rakan yang berada di dalam bengkel RBT. Selain daripada itu, dengan sentiasa menjaga kebersihan, bengkel RBT akan kelihatan bersih, selamat dan seronok untuk kita kunjungi dan seterusnya menarik minat kamu untuk belajar di dalam bengkel RBT. Simbol yang terakhir ialah simbol bahan mudah terbakar. Simbol ini mungkin kamu jarang jumpa sebab simbol ini ada pada bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar. Di dalam bengkel RBT terdapat banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Sekiranya kamu terlihat simbol ini, bahan yang ada simbol ini, kamu tidak boleh bakar. Kamu tak boleh lupuskan bahan tersebut dengan cara membakar bahan tersebut. Ataupun bahan tersebut kamu tidak boleh letakkan berhampiran dengan punca api. Kerana apabila bahan ini berada berhampiran dengan punca api, berkemungkinan bahan tersebut boleh meletup ataupun terbakar. Jadi, sekiranya kamu melihat bahan yang mempunyai simbol ini pada bahan tersebut, elakkan daripada meletakkan bahan tersebut dekat dengan punca api ataupun berhampiran dengan bahan panas kerana boleh menyebabkan bahan tersebut mudah untuk terbakar. Jadi, dalam muka surat tadi, muka surat 8 ini, kamu boleh melihat simbol-simbol dan tanda-tanda keselamatan bersama dengan maksud-maksud kepada simbol dan tanda keselamatan tersebut. Okey, maksud kepada simbol dan tanda keselamatan itu, cikgu tandakan dengan warna merah ini supaya kamu dapat beri perhatian kepada maksud simbol-simbol tersebut. Maksud-maksud ini ada dalam buku teks kamu dan kamu boleh lihat muka surat 8 untuk dijadikan rujukan pemahaman kamu. Jadi, untuk kelas hari ini, sehingga di sini sahaja, iaitu tajuknya fahami simbol dan tanda keselamatan. Kita telah belajar tadi warna beserta dengan maksud. Seterusnya ialah simbol dan tanda keselamatan bersama dengan maksud setiap simbol dan tanda keselamatan tersebut. Cikgu harap kamu dapat memahami isi pelajaran kita untuk sesi kali ini supaya kamu dapat mempraktikkannya apabila sampai masa kamu menggunakan bengkel RBT nanti. Sekian, selamat belajar. Kita jumpa lagi.